Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang menonton, terutamanya pensyarah penyelesaian saya Dr. Narawi bin Abu Bakar serta guru pembimbing saya Ustaz Aris Fadilah bin Hasmi dalam refleksi pertengahan vertikal. Okey. Saya Nur Hafizah binti Arsyad, pelajar PDP ambilan Oktober 2020 yang mengajar di sekolah SK Sungai Ladong, dalam pendidikan Islam, akan berkongsikan kepada semua berkenaan tentang pengalaman pengetahuan yang saya terima dan timba sepanjang saya mengajar di sekolah ini dan sepanjang PDPR, iaitu pengajaran atas salian yang berlangsung, untuk saya kongsikan kepada semua untuk penambahbaikan ataupun untuk kebaikan pada masa akan datang selaku guru cemerlang, insya-Allah. Saya kongsikan dalam refleksi ini senarai kandungan ada 6 perkara, iaitu yang pertama maklumat umum, yang kedua pengetahuan sedia ada, yang ketiga pengetahuan dan kemahiran baru, yang keempat latar belakang isu serta permasalahan, yang kelima ilmu binaan dan inovasi, dan yang keenam komen dan reaksi sepanjang berada di sekolah. Okey, baik. Kita tengok dahulu maklumat umum. Okey, untuk maklumat umum ini saya akan berkongsikan kepada anda latar belakang sekolah, murid yang saya ajar dan tahun yang diajar. Okey. Saya akan tunjukkan sedikit. Ni sekolah, pemandangan sekolah saya SK Sungai Ladong. Untuk maklumat umum, nama sekolah SK Sungai Ladong, iaitu yang berada di bawah PPD Semenjan. Tempoh mengajar 10 jam, iaitu 20 waktu seminggu. Mengajar semua bidang di dalam pendidikan Islam yang merangkumi Al-Quran, ulum syariah dan jawi. Kumpulan murid yang saya ajar pendidikan Islam tahap 1, tahun 2 dan 3, tasmid tahap 1 dan 2, iaitu tahun 1, 2, 4 dan 5, dan bilangan murid yang diajar adalah seramai 64 orang. Baik, seterusnya pengetahuan sedia ada. Pengetahuan sedia ada. Okey. Pengetahuan sedia ada ni yang saya telah pelajari, yang telah saya timba sepanjang berada di FPG sebelum ni. Okey, pengetahuan sedia ada yang saya aplikasikan di sekolah. Okey, ini merupakan ringkasan pelaksanaan ilmu pengetahuan sedia ada yang di FPG yang diaplikasikan di sekolah. Okey, baik. Untuk penulisan RPH. Penulisan RPH memerlukan perancangan dan pengajaran yang tepatlah. Okey, untuk RPH, penghasilan RPH sangat-sangat membantu untuk melancarkan PDP yang berlangsung. Okey. Seterusnya pengajaran mikro, iaitu penghasilan set induksi. Yang seterusnya pula ialah perancangan pengurusan kelas. Okey, seterusnya pembelajaran abad ke-21. Yang ini sangat-sangat membantu dan sangat-sangat penting untuk masa sekarang ni, iaitu pembelajaran yang lebih berpusatkan kepada murid dan penggunaan teknologi maklumat, penggunaan PMP yang sangat meluas dan sangat banyak perlu kita teroka. Okey, penggunaan peta iting dan sumbang saran di dalam kelas. Okey, seterusnya pula adalah model disiplin Skinner. Okey, ini dalam subjek psikologi pendidikan lah. Okey, yang ni saya gunakan untuk peneguhan positif dan peneguhan negatif, iaitu ganjaran ataupun hukuman. Yang ni kita akan bagi peneguhan kepada murid sebagai motivasi dan untuk peningkatan semangat murid-murid kita. Okey, yang ini sangat-sangat membantu juga. Okay. Seterusnya, model asertif Cantor. Okey, guru mempunyai hak untuk menentukan peraturan kelas.
Yang ni saya telah aplikasikan untuk penghasilan peraturan sebelum kelas. Banyak lagi peraturan yang kita boleh lakukan sebagai panduan kepada murid. Seterusnya, teknologi maklumat dan pengajaran. TMK ni ialah sekarang ni semua aktiviti, semua tugasan berlangsung secara atas talian. Jadi TMK ni sangat-sangat membantu untuk pengetahuan yang ada dalam TMK ni sangat-sangat membantu untuk melancarkan proses PDPR yang berlangsung. Okey. Yang ini saya telah gunakan dalam penghasilan lembaran kerja, iaitu menggunakan Google Form ataupun penggunaan Google Form dan Live Worksheet. T tinggal kat situ. Okey, baik. Seterusnya penghasilan video. Yang ini untuk penghasilan video pengajaran untuk dikongsikan kepada pelajar. Okey, saya menggunakan PowerPoint, Canva dan CapCut. Okey, seterusnya interaktif dan permainan. Okey, yang ini pelajar murid sangat suka sebab ini salah satu cara untuk menarik minat murid untuk melakukan peneguhan dalam PDP. Saya akan gunakan permainan word war, quizzes and game-related. Yang ni kita boleh teroka banyak lagi jenis interaktif yang kita boleh gunakan. Okay, lain alternatif iaitu YouTube dan Google Site. Seterusnya, pengetahuan dan kemahiran baharu. Pengetahuan dan kemahiran baharu. Okey, sepanjang berlangsungnya pelaksanaan dan sepanjang berlangsungnya praktikal dan pelaksanaan PDPR ni atas talian ni, antara pengetahuan dan kemahiran baharu yang saya perolehi adalah pengetahuan dalam pelaksanaan majlis rasmi. Okey, untuk pelaksanaan majlis rasmi ni sebagai moderator dilakukan secara atas talian iaitu Google Meet. Yang ini adalah satu norma baru juga kepada kita. Okay, baik. Seterusnya, penganjuran aktiviti atas talian. Walaupun semua pelaksanaan, semua aktiviti dan semua kita berada di rumah, penganjuran aktiviti untuk mengembangkan bakat murid tidak dihentikan. Tetap dilakukan walaupun secara atas talian. Seperti baru-baru ini penganjuran kemerdekaan. Pelbagai aktiviti dilakukan, antaranya aktiviti nyanyian kemerdekaan, nyanyian patriotik, tarian kemerdekaan, pertandingan potret, mewarna dan sebagainya. Pertandingan seperti biasa tapi dianjurkan di rumah. Jadi semuanya murid tetap berlangsung, tetap aktif dan tetap ada cara untuk mengembangkan kreativiti masing-masing, mengembangkan kreativiti dan bakat masing-masing. Okey, seterusnya, pengetahuan baru yang saya pelajari adalah merancang PDPR atas talian. Untuk perancangan ini saya telah menentukan PDP yang dilaksanakan adalah secara segera atau tidak segera. Ini saya memerlukan maklum balas daripada murid dan ibu bapa sama ada untuk melakukan secara segera ataupun tidak segera. Okey, yang kedua adalah merangka RPH dan penyediaan BBM yang bersesuaian untuk PDPR atas talian. Dan yang ketiga adalah untuk menyampaikan menyampaikan pengajaran secara penggunaan aplikasi WhatsApp ataupun Google Meet. Yang ini kena lihat juga kebolehan internet pada pihak di kawasan murid-murid lah. Sekiranya tidak boleh dilakukan PDPR atas talian secara segera atas Google Meet,
tidak semestinya PDPR tidak berlangsung, tetap akan berlangsung. Kita gunakan pelbagai kaedah. Jadi ini merupakan satu pengetahuan dan kemahiran baru untuk kita sebagai guru untuk terokai. Yang penting ilmu yang sampai kepada murid. Kan? Seterusnya, memberikan penilaian hasil kerja secara atas talian juga. Okey, baik. Seterusnya, yang keempat, latar belakang isu. Latar belakang isu dan permasalahan yang timbul, isu permasalahan yang berlaku di sekolah, analisis isu dan langkah susulan serta tindakan. Untuk latar belakang isu, okey. Isu yang timbul adalah murid ambil ringan dengan kerja yang diberikan, tak pernah menghantar tugasan sepanjang PDPR berlangsung, hantar lewat tugasan walaupun tempoh penghantaran panjang diberikan, ibu bapa tidak cakna iaitu sambil lewat dan tidak mengingatkan kepada murid itu sendiri atas tugasan ataupun kelas yang sedang berlangsung. Yang seterusnya, sukar untuk membuat pentaksiran. Bila sukar untuk membuat pentaksiran tersebut, jadi ini salah satu menyebabkan jatuhnya motivasi seorang guru. Bila sukarnya untuk membuat pentaksiran, jadi ini secara tidak langsung akan mempengaruhi motivasi seseorang guru tersebut. Okey, baik. Untuk analisis isu ni, kita lihat seramai hanya 25% sahaja yang memberi maklum balas sepanjang PDPR berlangsung sepanjang praktikum. Okey, seterusnya hanya 55% sahaja tugasan yang dapat direkodkan, dan sangat menyedihkan 70% murid gagal melengkapkan tugasan. Okey, baik. Seterusnya, untuk langkah susulan bagi isu dan permasalahan tersebut, saya telah menggunakan rekod semak seperti di atas, seperti berikut. Okey, tengok. Yang ni saya gunakan bagi yang telah menghantar. Rekod semak ni saya muat naikkan, saya hantarkan di dalam grup WhatsApp, di mana untuk pelajar yang telah menghantar saya akan tandakan sebagai token yang berwarna hijau. Jadi ini salah satu untuk kita lihat apa kelebihan yang saya perolehi daripada rekod semak ni. Okey, antara kelebihannya, satu, memudahkan ibu bapa untuk mengenal pastikan sama ada anak mereka sudah menghantar, sama ada murid sudah menghantar ataupun tidak tugasan. Yang kedua, memaklum balas segera kepada guru, iaitu terus menghantar tugasan selepas nilai semak ditentukan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi murid. Ini kerana murid-murid berlumba sesama rakan untuk menyiapkan tugasan. Okey, yang seterusnya, memudahkan guru untuk membuat pentaksiran. Baik, kesannya, kita lihat maklum balas, kesan daripada rekod semak tadi. Okey, maklum balas tugasan. Okey, 80% peningkatan direkodkan. Ada peningkatan dan sangat-sangat meningkat juga, alhamdulillah. Okey, baik. Tepuk tangan sikit. Okey, baik. Okey. Lain-lain permasalahan yang timbul, antaranya masalah capaian internet terlalu lemah. Okey, ini memang di luar kawalan kita. Okey, murid menghadapi masalah peranti, iaitu berkongsi bersama adik-beradik yang lain, berkongsi dengan ibu bapa. Ini menjadi masalah juga. Okey, yang ketiga, murid kurang motivasi dan hilang tumpuan. Seterusnya, murid dan ibu bapa kurang pengetahuan tentang teknologi. Seterusnya, guru mengambil dan memerlukan peruntukan masa untuk menyiapkan rancangan dan bahan bantu mengajar. Yang seterusnya, permasalahannya, guru masih kurang pengalaman dan pengetahuan. Jadi, itu adalah antara permasalahan yang timbul. Okey, seterusnya saya akan berkongsikan ilmu binaan dan inovasi yang telah saya fikirkan sepanjang saya mengajar praktikum ni, sepanjang praktikum berlangsung ni. Antaranya, apa yang telah saya dapati, masih ramai lagi murid yang sangat lemah jawi. Jadi
saya telah memikirkan satu kaedah, insya-Allah semoga ianya memudahkan murid untuk mempelajari jawi, iaitu penghasilan sifil jawi dan kaedah silang jawi. Yang seperti berikut, iaitu penghasilan sifil jawi, kadar jawi, yang ini kaedah silang jawi. Kaedah silang jawi. Okey. Kaedah silang jawi. Ini saya akan kongsikan kepada murid-murid kaedah untuk menukarkan menukarkan perkataan bumi ke jawi, jawi ke bumi menggunakan kaedah silang jawi. InsyaAllah semoga ia membantu murid lah. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya ilmu binaan dan inovasi baru yang saya telah fikirkan setelah mendapati masih ramai lagi murid yang sangat lemah untuk pembacaan Al-Quran dan Iqra. Jadi saya hasilkan satu video ataupun satu perkongsian yang saya namakan Yuk Iqra, iaitu penghasilan video-video pendek bacaan Iqra. Penghasilan video-video pendek saya sendiri bacaan Iqra yang saya akan muat naikkan ke dalam channel YouTube saya. Perkongsian bacaan video ni, ianya saya telah memikirkan untuk membuat video-video pendek sekurangnya dalam 2 minit. 2 minit tu merangkumi satu muka surat setiap Iqra, setiap Iqra jilid 1 hingga 6. InsyaAllah ianya akan memudahkan murid-murid dan sesiapa saja yang ingin mempelajari Iqra untuk melayarinya di YouTube, kerana ia mengambil masa yang pendek dan mudah dilayari. Okey, mudah dilayari dan didapati, insya-Allah. Semoga ianya bermanfaat. Okey, seterusnya, yang ini video tadi ni masih dalam pembikinan. Insya-Allah nanti saya akan muat naik di channel YouTube saya. Okey, seterusnya inovasi dan binaan baharu yang saya telah laksanakan adalah laman indahnya pendidikan Islam. Ini saya ciptakan, saya buat untuk memudahkan murid-murid melayari dan sebagai sokongan kepada apa yang telah murid-murid pelajari di dalam kelas, segala bahan pengajaran saya muat naikkan di laman indahnya pendidikan Islam ini. Baiklah, seterusnya perkara yang ke-6, kandungan yang ke-6, iaitu komen dan reaksi sepanjang berada di sekolah. Okey, baik. Yang ini seperti biasa, di mana-mana saja kita akan dapati ada perkara positif, ada perkara negatif, pro and contra sesuatu tempat ataupun sesuatu keadaan tersebut. Okey, baik. Saya akan kongsikan apa yang telah saya dapati sepanjang berada di sekolah. Okey, yang pertama, nampak keceriaan dan berwarna hijau di situ. Saling persekitaran antara guru, staf dan rakan pendidikan sangat-sangat membantu. Syukur Alhamdulillah dikelilingi insan-insan yang baik, insan-insan yang sangat membantu sepanjang praktikum berlangsung di sekolah ini. Seterusnya, rancangan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang disediakan sangat memberi kesan terhadap pencapaian objektif setiap PDPR yang berlangsung. Tanpa rancangan, tanpa bahan bantu mengajar yang dilakukan, nescaya ianya akan mengganggu sedikit sebanyak perjalanan PDPR. Okey. Seterusnya, seterusnya, kelakuan, sikap dan tingkah laku murid yang kadang-kadang sukar dikawal, tidak aktif dan tidak menyiapkan tugasan. Okey. Seterusnya pula, motivasi, emosi dan suasana yang sangat terkesan akibat pandemik COVID-19. Semuanya norma baru dan semuanya memerlukan penerokaan yang baru. Okey. Seterusnya, apa yang saya dapati juga, okey, saya membiasakan diri dengan pendedahan ilmu baru dan teknik pengajaran terkini agar dapat disesuaikan dengan PDPR, supaya PDPR tersebut boleh berjalan dengan lancar, supaya PDPR tersebut tetap
dapat disampaikan pengajaran, ilmu pengajaran tersebut tetap disampaikan kepada murid. Yang seterusnya, sikap murid dan ibu yang sama lewa. Seterusnya pula adalah murid tidak memberi respon dan tidak menyiapkan tugasan. Dan yang terakhir, kehadiran dan pelibatan murid dalam Google Meet dan Google Classroom sangat tidak memuaskan. Di awal-awalnya, Alhamdulillah, semakin lama ianya semakin menurun. Kemungkinan ia meliputi motivasi seseorang murid tersebut lah. InsyaAllah segala kekurangan, segala penambahbaikan insyaAllah akan dilakukan supaya PDPR akan tetap berlangsung dengan jaya. Baik, sebelum akhiri perkongsian ini, saya ingin berkongsi juga satu kata-kata yang menarik, iaitu mengajar itu bukanlah seni yang hilang, tapi kehormatannya itu merupakan tradisi yang hilang. Ayo sama-sama kita fikirkan. Okey, insyaAllah semoga segala perkongsian hari ini bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.